Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sama-sama di dalam kuliah akidah yang dianjurkan oleh surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan, yang mana kalau ada antara tuan-puan yang masih ingat sebelum ini juga anjuran surau yang sama saya ada membuat 2 pembentangan yang diberi tajuk bahaya Wahabi, bahaya fahaman Wahabi. Jadi selepas selesai 2 pembentangan itu, ada permintaan dari pihak surau supaya dijadikan kuliah bulanan. Jadi untuk dijadikan kuliah bulanan, elok sekali kita itu menggunakan kitab sebagai teks rujukan kita, supaya kita ada rujukan yang boleh kita itu berpegang kepadanya. Jadi kitab yang saya akan gunakan ini adalah kitab yang disusun oleh guru-guru saya, iaitu yang pertama kitab Nurul Huda. Kalau kita terjemahkan, ianya menjadi, kita katakan, cahaya hidayah. Iaitu yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Iaitu mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman bin Haji Muhammad Khan, rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, yang mana dikenali sebagai Tuan Guru Haji Mak Saman Kati. Kitab beliau diberi judul Masailut Tauhid, masalah-masalah di dalam ilmu tauhid. Jadi kitab Nurul Huda ini ada dicetak dengan cetakan baru oleh Akademi Jawi Malaysia, yang mana ada 2 versi, yang mana sebelah kanan versi tulisan Jawi, sementara di sebelah kiri adalah versi tulisan Rumi. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan mulai dengan membaca kata pengantar terlebih dahulu.
Kata pengantar ini saya diberi amanah untuk membuat kata pengantar cetakan baru ini. Kemudian barulah kita pergi kepada mukaddimah yang ditulis oleh pensyarah kitab, iaitu guru saya Ustaz Haji Adnan hafizahullahu taala. Baik, sebagai kata pengantar di muka surat, kalau tengok yang Rumi ini, di muka surat 13 Roman 13 saya rasalah XIII. XIII itu kalau tak silap saya itu adalah merujuk kepada 13 kalau tulisan nombor Roman saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi sebagaimana biasa kita mulai dengan bismillah, hamdalah, segala puji bagi Allah, kemudian selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu kita sebutkan apabila seseorang mengaku dirinya Muslim, orang yang Islam, lagi mukmin, orang yang beriman, maka sudah tentu beliau perlu beriman dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman percaya juga kepada hari akhirat, juga yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada baik dan buruk daripadanya. Kita beriman dengan takdir Allah. Maka lidahnya perlu mengucapkan dua kalimah syahadah bagi orang yang tidak bisu, bagi orang yang boleh bertutur. Maka keimanan yang ada dalam hati itu dia zahirkan dengan lidahnya dengan mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku menyaksikan bahawa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu, dia lidahnya mengucapkan dua kalimah syahadah, dia disertai oleh pengakuan tulus hatinya, maknanya yang diucapkan di lidah itu diyakini di dalam hatinya. Jadi natijah keimanan ini akan terzahir juga pada tingkah lakunya, pada amalan-amalan zahir harian seperti melaksanakan solat fardu 5 kali sehari. Sebab kita bimbang ada orang yang mendakwa beriman, bahkan mendakwa sampai ke makam yang tinggi, makrifat, hakikat dan sebagainya, tapi tidak terzahir pun keimanan itu pada tingkah lakunya, tak sembahyang, tak puasa, bergerumang dengan maksiat dan sebagainya. Jadi kita tak mahu demikian. Apa yang diyakini di dalam hati, kita katakan iman itu dizahirkan di lidah, diucapkan di lidah, dan dizahirkan, dimanifestasikan pada tingkah laku. Maka dia menunaikan salat fardu 5 waktu, 5 kali sehari, berpuasa selama sebulan Ramadan, membayar zakat apabila cukup haul, cukup 1 tahun dan nisab, jumlah yang perlu bayar zakat itu cukup, dan menunaikan fardu haji apabila beliau telah mampu. Ini penzahiran daripada keimanan itu dalam bentuk amalan. Bahkan dengan kurnia ilahi akan berlaku amalan-amalan batin juga. Yang kita sebutkan solat, puasa, zakat, haji itu adalah amalan zahir. Tetapi ada di sana amalan-amalan batin. Jadi batin kita ini juga membantu kita itu mendapat pahala, mendapat ridha Allah, dan na'udzubillah boleh berpotensi juga melakukan dosa, dosa yang batin. Natijah daripada keimanan itu, dengan sentiasa hadir mengingat Rabbul Izzah, penuh rasa khusyuk dan bimbang. Bimbang apa? Bimbang melanggar perintah Allah, bimbang dapat murka Allah, sesuai dengan kedudukan hati sebagai tempat tilik Allah Al-Alimul Khabir. Kita kadang-kadang rasa risau
kalau prestasi kita diperhatikan oleh majikan, kalau tingkah laku kita disiasat oleh SB misalnya, ataupun apalah, ya, orang menilai kita bakal mentua menilai kita, siapa kongsi video saya tengok, bakal mentua tanya macam-macam soalan lah, tentang rukun iman, tentang rukun Islam dan sebagainya. Last mentua tanya tentang sujud yang dilakukan kalau kita tu terlupa dalam solat. Rupanya dia ni belajar melalui video saja. Dia bakal Pak Mertua tanya, kamu belajar di mana dulu? Dia kata, saya dulu belajar di Universiti Al-Googly. Al-Googly itu mungkin merujuk pada Google, belajar dengan Google. Google dapat satu orang ustaz, dia bagi jawapan. Kalau Bapak Mertua tanya rukun iman, jawab macam ni. Tanya rukun Islam, jawab macam ni. Tapi kalau Bapak Mertua selalu tanya, apakah nama sujud yang kita lakukan kalau kita terlupa sesuatu amalan, perbuatan dalam solat, atau terlupa rakaat dan sebagainya. Lalu masa ustaz tu nak cakap sujud itu dinamakan sujud, tiba-tiba dia punya internet dia putus. Rupanya soalan tu ditanyakan oleh bakal Bapak Mertua dia. Jadi oleh kerana belajar dengan internet putus, tak tahulah. Lalu bakal tunang dia yang dia masuk meminang tu, buatlah isyarat dengan mulut dia, cakap kuat-kuat, nanti bapak dengar. Dengan mulut dia, sujud sawi. Lalah, hamba Allah tu jawab, sujud sawit. Mana ada sujud sawit? Tapi punya gabra, sebab sedang dinilai oleh bakal bapa mertua. Jadi orang ini kalau dia sedar bahawa hati itulah tempat Allah menilai dan menilik, maka dia akan taat juga kepada Allah secara batin. Maka apakah cara untuk mula mencapai tingkatan keimanan dan kerohanian yang suci tulus sedemikian? Maknanya dia ucap dengan lidah, dia yakin dengan hati, dia beramal dengan zahir dan batin. Itu macam mana nak capai tu? Tentu sekali tidak akan berlaku tanpa dia terlebih dahulu mengenali dengan sebenarnya siapakah yang disembah. Berhajat kepada ma'rifatul ma'bud, berhajat kepada mengenali yang disembah tu. Kadang-kadang orang dia kata dia sembah Allah tapi dia tidak kenal Allah. Kalau dia menyembah dalam keadaan dia ma'rifatullah, dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendorong dia patuh taat kepada segala perintah dan menjauhi segala larangannya selagi hayat di kandung badan. Dia tidak akan tergamak melanggar perintah Allah Ta'ala. Jadi hati-hati dengan golongan yang mendakwa telah capai hakikat dan makrifat, tetapi dia itu bergelumang dengan maksiat, dia itu liat untuk melakukan taat, maka itu dakwaan yang didustakan oleh perbuatan. Maka amat rugilah mereka yang meninggalkan ilmu makrifat sebenar ini. Ini ilmu makrifat yang sebenar. Tapi orang tak minat lah. Orang minat yang pelik-pelik, yang tak payah semayang, yang boleh buat maksiat atas nama ilmu makrifat. Itu mereka minat lah. Tapi ilmu makrifah sebenar, ilmu akidah, ilmu tauhid, mereka tinggalkan kerana malas ataupun malu. Dah tua-tua baru nak belajar akidah, masa malu. Ataupun bahkan ada yang benci. Atau paling tidak bersikap tidak endah. Ilmu makrifah keutahanan mestilah diterokai melalui jalan ilmu berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis bagi mengenal Allah. Itu yang disebut dalam ilmu tauhid dipanggil dalil naqli. Kena ada panduannya daripada Quran dan Hadis, bukan direka-reka, tidak. Dan ilmu ini dituntut dengan cara berhadap-hadapan dengan guru yang mursyid. Jangan kita hanya ambil ilmu dengan membaca sendiri-sendiri, itu berisiko. Takut kita salah faham, takut kita itu diuji dengan was-was, takkan macam ini, takkan macam ini. Maka ambillah ilmu itu daripada guru yang mursyid, maknanya boleh memberi bimbingan, panduan kepada kita. Bukan melalui rasa-rasa. Ada orang, saya rasa macam ni, saya rasa macam itu bahaya. Saya kadang-kadang sebut yang jenis boleh rasa-rasa ni kalau program
Master Chef ya. Program tukang masak ya, itu dia pakai rasa. Rasa masin kah, rasa pedas kah, rasa manis kah. Tapi ilmu akidah ini, ilmu agama ini bukan hanya sekadar rasa-rasa ataupun khayalan, khayalkan Tuhan macam ni, Tuhan macam tu, atau sangkaan semata-mata. Apatah lagi kalau semata-mata terpengaruh dengan bacaan-bacaan melalui internet sahaja, tak berguru. Baca faham macam ni, baca faham macam ni. Atau sekadar membaca sendiri buku-buku yang cuba difahami dengan akal fikiran sendiri. Ini sangat-sangat berisiko ya. Kerana walaupun akal manusia ini bagus, dia boleh menjadi satu alat untuk dia memahami sesuatu hakikat, tapi tetap juga akal itu perlu dipandu oleh bimbingan guru. Kalau baca sendiri, bimbang nanti terjerumus ke dalam jurang kesesatan akibat bisikan iblis dan syaitan. Campur lagi dengan hawa nafsu. Nafsu ni kira nak shortcut je. Nafsu malah lah kalau nak kena solat dulu, nak kena puasa dulu, nak kena kekang hawa nafsu syahwat, itu ni, tak suka. Nafsu tak suka. Nafsu suka yang shortcut. Hari ni pegang tasbih, besok dah jadi wali Allah. Hari ni belajar baru masuk kelas akidah, besok dah jadi pakar. Hari ni baru belajar kelas fiqah, besok dah jadi mufti misalnya. Yang ini yang nafsu suka. Tak boleh begitu. Kita kena mengikut jalan. Sebagaimana dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu mengharapkan kejayaan padahal kamu tidak menjalani jalan-jalannya. Fa innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kerana sesungguhnya bahtera itu tidak akan berlayar di atas daratan. Jadi nak tak nak kena bertungkus lumus, kena berusaha, kena bermujahadah. Antara mujahadah yang susah, nak berguru tu lah. Kadang-kadang orang ego, dia rasa dia pandai, dia rasa dia bijak, tak payahlah berguru. Tok guru ni jumun, ini orang yang tak pandai, ya dia lebih pandai, baca sendiri dah boleh faham. Jadi bahaya. Kitab Tuan Guruku, Fadilatul Syekh Adnan Haji Muhammad Saman Hafizahullah, yang dinamakan Nurul Huda, Cahaya Petunjuk ini, merupakan syarah huraian kepada kitab asal iaitu Masailut Tauhid. Masalah-masalah berkaitan dengan ilmu tauhid, susunan almarhum ayahanda beliau dan juga tuan guruku iaitu Al-Ustaz Al-Syekh Haji Muhammad Saman Ibn Haji Muhammad Khan, masyhur dengan gelaran Tuan Guru Haji Mak Saman Kati radhiyallahu taala anhu ya. Kati ni satu kampung, satu daerah di negeri Perak. Jadi beliau pernah tinggal di situ, menjadi guru agama di situ, lalu lekat nama tempat itu kepada nama beliau. Dikenali sebagai Tok Guru Haji Mak Saman Kati. Kitab Nurul Huda ini menggunakan bahasa yang lebih contemporary dan moden berbanding kitab matan yang asal iaitu Masailut Tauhid. Kerana Masailut Tauhid ini kalau tak silap saya disusun oleh almarhum Tuan Guru Haji Mak Saman Kati rahmatullah alaih sekitar tahun 50-an. Jadi 50-an tu bahasanya masih lagi bahasa yang agak lama ya, agak klasik. Maka dimodernkan bahasanya walaupun isinya masih sama. Ilmu akidah ni tak akan berbeza semenjak zaman Nabi Adam AS. Bahkan jangan kita kata akidah kita ni akidah sama seperti zaman Nabi SAW. Bahkan daripada awal lagi, sebelum daripada zaman Nabi SAW, yang dikatakan akidah umat Islam itu akidah yang sama semenjak daripada zaman Nabi Adam AS. Sebab itu kita katakan dalam bab akidah kita tidak menerima adanya bid'ah hasanah. Tak ada bid'ah yang baik dalam akidah. Kerana bid'ah itu berarti baharu, sedangkan akidah tidak boleh baharu. Akidah mesti sama daripada zaman Nabi Adam AS ke zaman Nabi-Nabi seterusnya, ke zaman Nabi Muhammad SAW, hatta ke hari kiamat, akidah yang sebenar itu tetap akidah yang sama, tidak berubah. Cuma bahasanya dimodernkan. Dan beliau menerangkan perbahasan tertentu dengan lebih terperinci dan mendalam bagi memantapkan kefahaman para penuntut ilmu.
ku doakan barakah, keberkatan. Hati-hati ya, zaman sekarang ada orang anti dengan barakah. Apa ni sikit-sikit barakah, barakah, berkat-berkat. Barakah itu kebaikan. Kebaikan hakikatnya daripada Allah. Tapi dari segi asbab, kita nak dapat kebaikan tu, antaranya adalah dengan kita itu menghormati kepada orang-orang yang sepatutnya kita hormati, ibu bapa kita, guru-guru kita. Ya. Jadi ku doakan barakah, keberkatan, kebaikan, hasil tangan kedua-dua tuan guruku, Fadilatul Syekh Adnan Haji Muhammad Saman, Hafizahullah, dan almarhum tuan guruku Al-Ustaz Al-Syekh Haji Muhammad Saman Kati radhiyallahu taala anhu. Boleh pula kata radhiyallahu. Bukankah radhiyallahu taala anhu itu untuk sahabat sahaja? Kenapa ustaz kata radhiyallahu taala anhu kepada guru ustaz? Jawabnya boleh. Kerana radhiyallahu taala anhu maknanya moga-moga Allah redha kepadanya. Walaupun memanglah biasanya kita sebut kepada para sahabat Nabi ya. Cuma bezanya kalau kita sebut kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu, boleh bererti kita menyebutkan hakikat memang Allah dah redha kepada mereka. Pasti ya. Kerana itu sabit dalam Al-Quran, Allah redha kepada sahabat-sahabat Nabi. Kemudian boleh juga dalam bentuk doa. Tapi kalau radhiyallahu taala anhu kepada selain daripada sahabat yang tidak ada jaminan disebut dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak itu sebagai doa moga-moga Allah meredai akan dia. Serta barakah guru-guru mereka bersambung-sambung sanad ambilan ilmu itu, ilmu akidah ini, sehingga kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang selalu sebut kita nak akidah yang sahihah, akidah yang sahih, akidah yang betul. Tak dapat tidak ambilan akidah yang betul itu mestilah bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terputus sanad ilmu kita itu, lebih-lebih lagi sanad ilmu akidah, mestilah kita pastikan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga beliau dikurniakan Allah, ini doa kepada guru Azza wa Jalla, kelebihan menjadi cahaya petunjuk kepada umat Islam, sempena nama yang diberikan kepada kitab ini, Nurul Huda, cahaya hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah, al-faqir ila rabbihil ghani, yang sangat berhajat kepada Tuhannya yang maha kaya, yang Allah tu tidak berhajat kepada satu apapun. Engku Ahmad Fadhil bin Engku Ali ini ditulis pada 12 Disember 2019 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah. Baik, terus kita move kepada muqaddimah. Muqaddimah ini ada di muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana biasa kita mulai dengan nama Allah. Kullu amrin zubalin la yubda'u, kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah ataupun bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang ada sesuatu kepentingan tapi tidak dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka dimimbangi urusan itu terputus, yakni tidak dapat kebaikan, keberkatan. Jadi memang ini biasalah untuk guru kita, ulama-ulama kita memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mukaddimah yang kedua adalah hamdalah, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan sekian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Selawat dan salam ke atas penghulu kepada segala rasul, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu kami dan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabi wa ahli baitihi ajma'in, dan didoakan juga kepada keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan ahli bait baginda kesemuanya. Amma ba'. Selepas daripada mukadimah itu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'malil ilmu billah, sebaik-baik amalan itu adalah ilmu dengan Allah. Kerana kita ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar akidah, kita luangkan masa, kita berikan penempuan, mungkin kita habiskan sedikit keuangan untuk beli kitab, untuk kalau orang dahulu untuk travel ke rumah guru. Zaman sekarang alhamdulillah lah, kita masih boleh belajar kitab secara online. Maka inilah sebenarnya sebaik-baik amalan.
Al-ilmu billah, ilmu dengan Allah, yakni ilmu mengenal Allah. Innal ilma yanfa'uka ma'a qalilil amali wa kathirihi. Sesungguhnya ilmu itu akan memberi manfaat kepada kamu walaupun sedikit amalan ataupun banyak. Kalau orang itu beramal sedikit pun tapi dia ada ilmu akidah yang mantap, yang sedikit itu memberi manfaat kepada dia, demikianlah kalau dia beramal dengan amal yang banyak juga memberi manfaat kepada dia. Wa innal jahla la yanfa'uka ma'a qalilil amali wala kathirihi. Dan sesungguhnya kejahilan itu tidak sekali-kali memberi manfaat kepada kamu berserta dengan sedikit amal, mahupun kalau banyak amal juga tidak bermanfaat. Na'udzubillah min zalik, ya, jadi sia-sia, jadi terbuang, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak disertai dengan ilmu. Nombor satu tentulah ilmu akidah. Kita sembahyang kenapa? Oh, kerana Allah suruh. Allah tu siapa? Allah tu bagaimana? Orang tanya. Allah tu ada di mana? Ada orang tanya begitu. Allah itu ada semenjak bila? Bahkan ada orang tanya begitu. Bahkan ada orang yang tanya, Allah tu ada ke? Kamu sembahyang katanya sembah Allah. Allah tu wujud ke? Ini persoalan-persoalan yang mungkin menyerang seseorang, yang mana insya-Allah dengan ilmu akidah yang dia pelajari itu, dia akan mendapat satu keyakinan terhadap jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan yang diajukan itu. Tapi kalau tak tahu, beramal banyak pun na'udzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim an Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Nawadirul Usul oleh Al-Hakim dan juga At-Tirmizi dengan lafaz An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Daripada sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik, moga-moga Allah meridai beliau atau Allah telah redha kepada beliau. Beliau menceritakan bahawa datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Lalu lelaki itu berkata, Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Qala al-ilmu billah. Lalu Nabi SAW menjawab, yang paling baik itu adalah ilmu dengan Allah, yakni ilmu mengenal Allah. Thumma atahu fasa'alahu faqala lahu mislu zalika. Lepas tu dia datang lagi, tanya lagi. Lalu Nabi SAW menjawab dengan jawapan yang sama. Qala ya Rasulullah innama as'aluka anil amal. Rupanya dia tak puas hati pasal dia tanya tentang amal. Tahu-tahu Nabi SAW jawab tentang ilmu. Tu yang diulang. Bila Nabi SAW beri jawapan yang sama, akhirnya dia pun cakaplah terus terang, wahai Rasulullah, hanya saja saya itu tanya Tuan tentang amal. Jadi yang mafhumnya Tuan pergi jawab tentang ilmu. Macam tak match soalan dengan jawapan. Lalu Nabi SAW pun menerangkan, Innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kasiruhu. Sesungguhnya ilmu itu akan memberi manfaat kepada kamu berserta dengannya itu amal yang banyak, amal yang sedikit dan amal yang banyak. Kamu nak amal yang terbaik, ialah amal yang dilakukan dengan ilmu billah. Dengan keadaan dia tu ma'rifatullah, bukan dia sembahyang tunggang tunggik tak tahu Allah Ta'ala tu bagaimana. Orang kata Allah Ta'ala begini-begini dia percaya, Allah Ta'ala beranggota tangan, beranggota kaki, tinggal lagi tak sama dengan tangan kita pun dia percaya. Allah Ta'ala turun naik ke langit dunia, saat duduk ke langit dunia, saat duduk atas aras pun dia percaya. Jadi sebab itu Nabi SAW terangkan yang jadikan amal itu afdal adalah bila disertai dengan keimanan yang betul. Keimanan ini datangnya daripada ilmu. Al-ilmu billah. Fa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wala kasir. Dan kerana sesungguhnya kejahilan itu tidak memberi manfaat kepada kamu berserta dengannya, berserta dengan jahil itu. Amal yang sedikit pun tak bagi manfaat dan amal yang banyak juga tidak beri manfaat. Jadi sebab itulah dimukaddimahkan dengan riwayat-riwayat hadis ini supaya menjadi satu dorongan motivasi kepada kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kerana bimbang ada orang dia ada semangat kesungguhan untuk beribadah, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin itu ini, tapi tidak mengambil berat tentang akidah dia, tentang ilmu akidahnya.
berdasarkan hadis di atas, maka saya berusaha mensyarahkan kitab Masailut Tauhid ini, mana yang jadi dorongan supaya orang itu mendapat sebaik-baik amalan al-ilmu billah. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Al-Faqir ilallah, yang berhajat kepada Allah, Adnan Al-Haj Muhammad Saman, tuan guru saya. Baik. Muka surat 2. Kita dah masuk kepada isi kitab. Tadi mukadimah, ya. Mabadi yang 10. Mabadi yang asyarah. Asyarah tu 10 lah. Mabadi tu apa dia? Mabadi ini adalah perkataan bahasa Arab yang plural, ya. Plural word, iaitu daripada perkataannya yang kalau satu mabda. Mabadi itu banyak. Satu mabda. Dua mabda'ani. Banyak mabadi. So apa dia mabadi? Cuba lihat apa dia mabda. Mabda daripada perkataan bahasa Arab bada'a yabda'u, yang berarti bermula. Itu yang kata bidayah tu permulaan. Kalau nihayah perakhiran. Bidayatul hidayah permulaan kepada hidayah. Jadi bada'a yabda'u bermula, bila tambah huruf mim mabda, dia jadi ismu makan. Dia jadi nama tempat, iaitu tempat permulaan. Tapi dalam konteks ini tak sesuai lah kita terjemahkan tempat permulaan. Yang lebih sesuai dengan konteks digunakan ini, mabda maknanya adalah asas-asas sesuatu ilmu. Mabda asas ilmu, mabadi asas-asas ilmu, itu ada 10. Jadi untuk kita mantap mengaji mana-mana sahaja ilmu, bukan sahaja ilmu akidah, ilmu fiqahnya kita kena tahu mabadi, ilmu tasawuf kita kena tahu mabadi, usul fiqah kena tahu mabadi, hadis kena tahu mabadi, tafsir kena tahu mabadi, barulah dia jadi kemas dan mantap, kerana inilah permulaan ilmu. Soalan. Jadi tuan guru kami mulai susun kitab ini dalam bentuk soal jawab, dan ini sesuai dengan apa yang berlaku, yang diceritakan dalam hadis, yang sangat masyhur, hadis Jibril, di mana malaikat Jibril alaihissalam berupa sebagai rupa manusia, bertanya soalan-soalan kepada Nabi SAW, bertanya akhbirni anil Islam, bagi tahu kepada aku tentang Islam. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, dibilang satu persatu rukun Islam. Akhbirni anil iman, bagi tahu kepada aku tentang iman. Dijawab oleh Nabi SAW satu persatu rukun iman. Akhbirni anil ihsan, beritahu kepada aku tentang ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah seperti mana, seakan-akan seolah-olah kamu melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Tanya lagi tentang asyratus sa'ah, tanya tentang hari kiamat as-sa'ah. Bila Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anhu bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu ditanya tentang asyratus sa'ah dan seterusnya. Lalu malaikat Jibril alaihissalam berlalu selepas bertanya jawab. Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, adakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, ya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya lelaki tadi itu sebenarnya adalah malaikat Jibril. Dia telah datang kepada kamu, mengajar kepada kamu agama kamu. Pertama kita kena faham, kita boleh faham daripada hadis tersebut, kalau soal jawab juga satu bentuk taklim. Kadang-kadang orang tanya, apa yang dia ngajarnya? Dia hanya tanya, ya. Tapi tanya itu satu komponen yang membawa kepada jawapan. Jawapan itu satu wasilah mendapat ilmu. Jadi tanya jawab itu satu bentuk mengajar. Dan yang kedua, kita faham yang ditanya itu adalah rukun agama. Islam itu yang kita belajar dalam ilmu fiqah itu rukun agama. Iman itu yang kita belajar dalam ilmu akidah itu rukun agama. Ihsan yang kita belajar ilmu tasawuf itu juga rukun agama. Jadi setiap satu daripada rukun agama sekarang ini sedang diserang. Akidahnya diserang dengan pelbagai syubhat dan keraguan. Fiqahnya diserang dengan pelbagai dakwaan-dakwaan. Jangan ikut mazhab lah. Tak ada mazhab zaman Nabi lah. Kita berkata sunnah saja dan sebagainya sebagai itu. Dan tasawuf juga diserang. Dia dikatakan tasawuf ni bukan ajaran Islam, ini ajaran Hindu, ini terpengaruh dengan ajaran Kristian, itu ini. Padahal ketiga-tiga cabang ilmu ini
merujuk kepada 3 rukun agama, ya, iman, Islam dan juga ihsan. Tapi fokus kita dalam pengajaran kita adalah iman, ya, iaitu akidah. Baik, manakah yang dikatakan mabadi yang 10 bagi ilmu tauhid itu? Ya, kata ada 10 mabadi itu mana? Jawapan iaitu pertama hadduhu. Apa dia had? Ini perkataan bahasa Arab, ya. Had di sini maksudnya adalah ta'rif, pengertian, definisinya apa. Kalau kita bahasa Melayu, had itu batasan. Ialah batasan sebab dengan definition tu dia membataskan. Dia definition yang bagus, dia bersifat eksklusif dan juga inklusif. Jami' mani'. Definisi itu mampu memasukkan apa yang layak dalam definisi dan exclude, mengeluarkan apa yang tak layak dari definisi. Itu satu definisi yang bagus. Tapi kalau definisi itu tak memasukkan yang sepatutnya masuk atau tidak berjaya mengeluarkan apa yang sepatutnya keluar, maknanya definisi itu agak longgar, tidak tepat. Jadi nombor 1, nak belajar tauhid, kena faham dulu apa takrif tauhid. Kemudian maudhu', subjek matternya. Ini dia kata bahasa lama ni masih tak ditukar lagi, ya. Maudhu' adalah hantaran. Kita agak tak faham hantaran ni, kita bayangkan macam hantaran kahwin, ya. Bukan, ya. Hantaran di sini kalau nak mudah fahamnya adalah subjek matter. Apa subjek matter? Apa yang jadi topik perbincangannya apa? Yang ketiga, wadhi'uhu. Kalau terjemah, yang menghantarkannya. Wadhi'a yad'u itu asalnya letak. Wadhi' orang yang meletakkan. Siapa yang letakkan ilmu ni? Maksudnya apa? Siapakah orang yang menyusun ilmu ini? Kalau kira siapa yang letak, Allah yang letak. Ilmu apa pun daripada Allah Ta'ala. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah penyusunnya, yang menyusunkan ilmu ni. Yang keempat, ismuhu. Apakah nama ilmu ini? Ya. Sebab kadang-kadang satu ilmu ada banyak nama. Jadi kadang-kadang orang tak faham, dia bergaduh. Apalah kau ni asyik-asyik belajar tauhid, cuba belajar akidah. Lah, sama kot. Kamu belajar di Mesir bidang apa? Oh, saya belajar usuluddin. Usuluddin. Oh, kenapa tak belajar bab tauhid? Misalnya. Padahal itu hanya nama-nama yang berbeza merujuk pada ilmu yang sama. Nak tahulah ismuhu, apa nama ilmu ni. Yang kelima, ghayatuhu, apakah tujuan? Tujuan secara kita kata meluasnya, makronya, apa tujuan belajar tauhid ni. Yang keenam, hukmuhu, apa hukum belajar tauhid? Wajib ke belajar tauhid ni? Ke sunat je? Ke harus je? Yang ketujuh, maksuduhu, apakah tujuan yang spesifiknya apa? Nak belajar apa sebenarnya dalam ilmu tauhid ni? Yang ke-8, istimdaduhu. Penting, ya, kita nak ambil belajar ni. Iaitu tempat ambilannya. Kata dalam bahasa mudahnya, sumber. Ilmu tauhid ni ambil daripada mana? Sebab zaman kita ni, ada orang kata ilmu tauhid ambil daripada falsafah Yunani. Yang kamu belajar ilmu tauhid itu sebenarnya ambil daripada falsafah Yunani. Betul ke? Itu yang kita nak tahu. Yang ke-9, nisbatuhu. Nisbahnya. Maknanya apakah bandingan ilmu ni? Adakah sebagai asas? Adakah sebagai cabang, dahan, ranting, buah atau apa posisi ilmu ni? Yang ke-10 dan terakhir, faidatuhu. Apakah faedah ilmu tauhid ini? Baik. Kalau ikutkan kuliah kita ini daripada jam 9 sampai jam 10 malam. Cuma saya mohon untuk berhenti setakat ini. Next kita akan terangkan yang pertama, al-mabda'ul awal, iaitu apakah had ataupun definisi ilmu tauhid itu. Kebetulan hari ini program saya penuh daripada pagi, tengah hari tadi, kemudian sebaru sebentar tadi habis kuliah maghrib di masjid, kemudian terus jam 9 dengan kuliah anjuran surau di Seremban ni, ya. Jadi agak rasa keletihan. Saya berhenti di situ dahulu. Kita tandalah siapa yang ada kitab. Kitab ni boleh di order daripada Akademi Jawi, atau saya tak pasti kalau ada jual juga di Shopee, ataupun boleh juga saya tanya kawan saya kalau dia masih ada stok, mungkin juga boleh order daripada dia. Tapi kalau nak mudah, hubungi Akademi Jawi, itu insya-Allah memang confirm ada sebab dia penerbit.
Dan saya pernah orang bagi tahu dia beli di Shopee, tapi tak tahulah Shopee dapat harga macam mana ya. Ya, yang penting kalau ada kitab tu lebih lebih seronok lah ya, kita mengaji lebih, kita boleh buat catatan, kita boleh rujuk kepada tulisan-tulisan itu. So next di muka surat 9 dengan soalan, apa dia hadnya ilmu tauhid itu? Apakah pengertian atau takrif atau definisi ilmu tauhid itu? Wallahu taala a'lam. Kalau ada sebarang soalan boleh dimasukkan di ulangan komen. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita cuba jawab ya soalan-soalan yang diajukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Tuan-puan yang berminat boleh rujuk pada komen oleh surah An-Nur sendiri, saham akhirat dan sebagainya, mungkin menggalakkan untuk tuan-puan membuat sumbangan sesuai kepada pihak surau. Wallahu a'lam.